بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita dapat himpun sekali lagi di sini untuk perbincangan sesi pengajian hadis. Dah kita buat sekali, lepas tu terus cuti betulan puasa raya, jadi bulan lepas saya mai juga, tapi sini tak mula lagi. Ini kali yang kedua lah sini. Ini kita mula balik. Jadi pada kali pertama tu dah kita bincang muqaddimah tentang pengetahuan ilmu hadis secara umum dan juga secara ringkas. Jadi mulai minggu ni, bulan ni, kita akan bincang mengikut buku yang saya dah susun ni. Jadi kita baca buku tu, bagi faham, kita bincang. Jadi kita mula dengan buku pertama. Jadi dalam buku ni, pencerahan ni, ada 7 tajuk. Jadi pada asalnya buku ni, satu-satu tajuk ni kiranya itu adalah ketakrija, di mana ada tempat-tempat seperti mana universiti di UKM, Uniza, dan juga ada juga sesetengah ketakrija perbincangan di Jabatan Mufti dan sebagainya. Dengan cara itu dah jadi 7 risalah. Kemudian penerbit Jabal Maraqi, ada di kulit buku tu, Jabal Maraqi, Sendirian Berhad, Ustaz Abdul Ghani. Dia ambil semua tu, susun, jadikan buku pencerahan dalam bidang hadis tu. Jadi dalam buku tu ada 7 tajuk. Jadi kita akan mula dengan tajuk tahap pengajian hadis. Maksudnya belajar hadis mengikut cara muhaddisin. Jadi sekarang ni ramai minat nak belajar hadis. Bagus, ramai ambil berat dengan ilmu hadis, selalu tanya-tanya hadis ni sahih ke dhaif, hasan ke maudhu, selalu tanya-tanya. Dulu tak bunyi macam tu. Jadi bagus ambil berat tentang ilmu hadis tu. Tapi untuk dapat faham ilmu hadis tu, kena melalui cara yang betul. Macam mana kita belajar bidang ilmu lain, ada step dia, cara dia. Kalau kita tak ikut, kita faham jugalah sikit-sikit, lebih kurang, tapi tidak dapat dengan cara betul. Fahaman tu mungkin ada sedikit sebanyak masalah. Apa sahaja bidang, memang begitu. Lagipun hadis, tafsir, apa semua ni ilmu agama, hukum ahkam daripada Allah dan Rasul. Jadi perlu kita di situ talaqi musyafahah dengan guru-guru, benar-benar memahami ilmu tu, ilmu tafsir, ilmu hadis tu
Dan perlu kita cari guru-guru yang benar-benar mendalami dalam bidang-bidang tu. Kalau sekadar orang tu pandai sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu', hari-hari du umum maudhu', itu bukan lagi. Itu bukan muhaddis, bukan syekhul hadis, bukan hafizul hadis, bukan mujtahid. Itu biasa ya. Jadi kita kena cari betul-betul yang dah talaqi musyafahah ilmu hadis, betul-betul daripada guru, benar-benar memahami ilmu hadis dengan amal taqwa dan sebagainya. Daripada ulama tu kita kena ambil ilmu tu dengan kita baca sendiri kerana kita ada kepakaran bahasa Arab. Tidak memadai juga, bukan tak boleh baca, boleh, tapi panduan tak ada. Jadi syekh bimbing dengan fahaman yang betul tu perlu ada untuk kita rujuk apa sahaja yang kita tak faham ataupun kita keliru. Ada tempat kita nak rujuk. Nak rujuk pun kita kena cari yang betul punya. Kita pergi menumpang, kita rujuk, jumpa pula dengan fahaman tak berapa sama dengan jumhur muhaddisin, di situ pun akan timbul masalah pula. Jadi memang bulan lepas pun saya dah bagi faham sedikit sebanyak ada perbezaan di antara muhaddisin. Ada sesetengah muhaddisin ni mutasyaddidin, dianggap sikap mereka ni agak keras sikit dari segi menentukan hadis sebagai hadis maudhu', hadis dhaif mereka anggap maudhu', hadis hasan mereka kira maudhu'. Ada juga sikap sesetengah muhaddisin daripada terlalu dia ambil berat, terlalu dia perhati-hati, takutnya teramal dengan hadis maudhu'. Jadi daripada sikap itulah mendorong ke arah dia mudah memaudhu'kan hadis dhaif, hadis hasan. Jadi begitu. Ada pula sesetengah dia mutasahil pula, permudah-mudah. Jadi kita perlu ambil tengah. Tengah ni siapa? Jumhur muhaddisin yang mempunyai sikap sederhana. Kita pergi kot tu. Kita ambil kot tu, selamat. Lagipun imam-imam dulu dah buat keputusan hukum ahkam ni, mereka dah lalu kot jalan tengah. Jadi contohnya ada hadis di sisi jumhur muhaddisin dan fuqaha mujtahidin, imam-imam mazhab, kiranya hadis tu makbul, diterima dan layak beramal dan berhujjah dalam segi hukum ahkam. Mereka dah pun mengeluarkan hukum, benarkan umat Islam beramal dengan hadis-hadis tu. Jadi kita pun beramal mai terus dengan isi kandungan daripada hadis-hadis tu. Jadi tiba-tiba mai satu golongan, contohnya dia ambil daripada penentuan kedudukan hadis daripada sikap muhaddisin terlalu keras menentukan hadis sebagai maudhu'. Jadi hadis dhaif, ada sokongan tarik lain, dah pun naik darajat hasan li ghairihi, kiranya boleh amal, yu'malu yuhtajju fil ahkam, boleh amal, boleh hujjah dalam hukum ahkam. Kita sedang amal, ataupun hadis hasan kita sedang amal, hadis-hadis tu kira-kiranya jadi maudhu' di sisi mereka yang mempunyai sikap terlalu keras menentukan hadis sebagai maudhu' tu. Jadi golongan yang ambil keputusan daripada golongan sikap keras, mereka akan nampak umat Islam sedang amal ni salah. Ini hadis dhaif, tak boleh amal. Dhaif pula sekarang tambah kaedah akhir zaman, kaedah baru, dhaif sama dengan palsu. Tak tahu mai mana kaedah ni. Sejak Imam Bukhari lingkungan 200 Hijriah ni sampai 1400 lebih, tidak ada ulama hadis, muhaddisin, mujtahidin
yang samakan hadis dhaif dengan maudhu' tidak ada. Tarif dia pun lain, definisi lain-lain. Dhaif, tarif dia lain. Dhaif dengan dhaif jiddan pun tak sama dah. Kenapa dhaif pergi sama dengan maudhu' pula? Itu semua ni menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Kita tak boleh turut ke situ. Kemasyhuran seseorang ataupun petah dia cakap, kita terpedaya dengan dia, tak boleh begitu. Kita kena ikut kaedah muhaddisin, terutama sekali kita ikut dengan jalan yang dibawa oleh jumhur muhaddisin. Selamat di situ. Jadi apa saja dah ada hukum ahkam ditinggalkan oleh alim ulama fuqaha dulu, mereka dah pun buat kajian keputusan dengan hanya sedikit ilmu hadis yang ada pada kita. Kita nak sukat dan nak kritik dengan imam-imam alim ulama dulu, maknanya tidak padan, tidak layak lagi. Jadi perlu kita ambil tahu banyak. Lagipun dalam bidang hadis ni, bukan setakat kita nak kenal hadis sahih dhaif itu saja, tidak. Banyak lagi bidang ilmu dalam bidang hadis tu. Itu perlu kita belajar, perlu kita ambil tahu. Kalaulah kita belajar hadis, walaupun kita dah khatam kutubus sittah, talaqi musyafahah dengan guru memahami ilmu hadis sekalipun, banyak lagi bidang ilmu dalam bidang hadis ni. Ilmu rijal ada, jarah ta'dil ada, asbab wurudil hadis ada, perbincangan tentang rawi, pelbagai jenis ilmu masih ada lagi, mukhtaliful hadis dan sebagainya. Jadi perlu lagi kita banyak ambil tahu. Jadi walaupun dah khatam kutubus sittah sekalipun, dia tu baru kenal ilmu hadis. Boleh kata baru dia menceburi dalam bidang ilmu hadis. Bukan dia dah jadi syekhul hadis, muhaddis, tidak lagi. Kalau dah jadi syekhul hadis, muhaddis pun, itu mungkin saya dah bagi tahu bulan lepas ataupun belum, saya pun tak apa ingat dah. Kalau kira-kira dalam peringkat darajat muhaddisin dengan mujtahidin yang dah dapat gelaran syekhul hadis ataupun muhaddis ni, itu memang dah pandai ilmu hadis, dah pun hafal puluh ribu hadis dengan sanad, dah mahir semua kitab-kitab hadis, dia faham, boleh sampaikan balik pada orang, boleh mengajar balik, boleh syarah hadis-hadis, dah sampai peringkat tu. Itu syekhul hadis ataupun muhaddis. Mungkin dia boleh syarah Bukhari, boleh tulis syarah Bukhari, seperti mana syekhul hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi tulis syarah Bukhari dalam bahasa Arab 24 jilid. Muwatta Imam Malik dia syarah 16 jilid dalam bahasa Arab, 16 jilid. Dah sampai peringkat tu dah pun baru syekhul hadis, baru muhaddis, bukan mujtahid lagi, tak sampai peringkat Imam Syafi'i lagi. Jadi mereka yang dah faham ilmu hadis betul-betul dan dah belajar dengan cara betul, dah ada pengalaman mengajar lama dan dah pandai syarah kitab-kitab hadis, mereka pun tak berani nak kritik dengan alim ulama dulu, imam-imam mazhab dulu. Walaupun mereka dah sampai tahap kepandaian ilmu hadis begitu tinggi, masih lagi mereka tetap ikut dengan ijtihad Imam Syafi'i, ijtihad Imam Abu Hanifah. Itu semua lebih kurang saya dah bagi faham bulan lepas. Jadi begitulah. Jadi ada satu pengalaman daripada Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi. Dia kata, saya tu Maulana Zakaria, bukan saya. Maulana Zakaria kata, saya belajar lama ilmu hadis, belajar daripada umur dia muda sampai umur dia 20 tahun tu, syekh-syekh dia suruh dia mengajar Bukhari dah. Kira pandai tak pandai, kita 20 tahun tu
baru pandai sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu. Dah ingat, kita ni dah pandai sangat dah. Dia tu dah menguasai ilmu hadis dah. Syekh dia, turu-turu dia yakin dengan dia, suruh mengajar Bukhari dah. Umur dia 27 tahun dah tulis syarah Muwatta Imam Malik tu 16 jilid dalam bahasa Arab. Dia tu mazhab Hanafi, syarah mazhab Maliki. Ulama Hijaz bermazhab Maliki, mereka kata kalaulah Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi ni dia tak tulis di mukaddimah kitab tu dia ni ulama Hind bermazhab Hanafi, kami ulama Hijaz bermazhab Maliki akan anggap dia ni seorang imam dalam mazhab Maliki. Jadi maknanya dia tidak ada ta'assub, kerana dia ikut ijtihad Imam Abu Hanifah, dia menegakkan dalil Imam Abu Hanifah ni betul, salahkan dalil imam lain, tidak ada, tidak bawa cara tu. Dia bawa dengan cara ikut amanah ilmiah, kemuka dalil masing-masing imam-imam tu, dan dia tidak bawa cara seolah-olah dia ni ashabut tarjih. Orang sekarang ni Kutubus Sittah tak belajar lagi, baru kenal ilmu hadis sikit, pandai sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu, dah jadi ashabut tarjih. Tarjih, pendapat imam tu tarjih, pendapat imam ni dhaif lah, bercanggah dengan hadis sahih lah, jangan ikut pendapat imam, kita ikut hadis sahih. Dia dah jadi ashabut tarjih. Kita akan jumpa dalam buku ni, buku adakah anda mujtahid. Di situ kita akan jumpa peringkat muhaddisin, peringkat mujtahidin. Jadi nak sampai peringkat ashabut tarjih ni lambat lagi. Yang tadi saya sebut Syekhul Hadis, muhaddis yang rendah sekali, macam Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi, macam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, situ pun kita tak sampai. Apa lagi kita nak ashabut tarjih, nak kritik dengan imam mazhab mujtahid mutlak, duk tinggi sekali. Jadi Syekhul Hadis Maulana Zakaria kata, saya ni makin lama belajar ilmu hadis dan makin lama mengajar hadis dan juga makin banyak saya tulis syarah-syarah hadis, makin itulah saya nampak kebenaran dalil-dalil imam-imam mazhab tu. Makin mendalam ilmu hadis, makin dia nampak dalil Imam Abu Hanifah betul, dalil Imam Syafi'i tak salah. Dia akan jumpa begitu. Mungkin saya ada bagi tahu dari segi Raf'ul Yadain, ada hadis sahih Raf'ul Yadain, ada hadis di sisi Imam Syafi'i dhaif yang tidak buat Raf'ul Yadain. Imam Syafi'i guna kaedah apabila sahih bertentangan dengan dhaif, utamakan sahih. Betul, itu satu kaedah. Orang sekarang pun dia buat masyhur kaedah tu. Ini sahih, ini dhaif, kita amal sahih, dhaif tamam. Tak salah. Tapi baru satu kaedah. Kaedah tarjih baru satu kaedah. Kaedah tarjih ada banyak. Dalam Kitabul I'tibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Athar, Imam Hamdani kata kaedah tarjih ni ada di sisi imam-imam mujtahidin hampir 50 kaedah. Dalam kitab An-Nukat, Hafiz Iraqi bagi tahu kaedah tarjih ada di sisi imam-imam mujtahidin hampir 100 kaedah. Yang tadi kita kata ni sahih, ni dhaif, kita tinggal dhaif, kita mau amal sahih, itu baru satu kaedah. Dengan satu kaedah tu kita ingat kita ni dah pandai sangat dah. Kritik Imam Syafi'i lah, Imam Abu Hanifah ni amal hadis dhaif, tak jumpa ke hadis sahih ni, dia nampak sakat tu ya. Dia nampak hadis yang angkat tangan ni Raf'ul Yadain ni sahih, yang tidak buat Raf'ul Yadain ni dhaif di sisi setengah muhaddisin. Di situ orang tak belajar dengan betul-betul ilmu hadis, dia akan guna satu kaedah tu. Ni sahih amal, dhaif tak payah. Ni Imam Abu Hanifah ni, kenapa dia amal hadis dhaif ni? Hadis sahih ni dia tak jumpa ke? Imam hidup zaman Khairul Qurun,
zaman hampir dengan Rasulullah SAW tak jumpa hadis tu, macam mana kita hidup zaman Syarul Qurun, zaman hampir dengan Dajjal ni pula jumpa? Ada logik akal. Mereka lah jumpa dulu hadis-hadis tu, imam pamazhab jumpa dulu, lepas tu baru hadis-hadis tu sampai mai kepada imam kutubus sittah, Bukhari, Muslim apa, sampai ke kita ni. Imam-imam lah tahu dulu. Dia ada kajian dia, guna kaedah tarjih ada 50-100 di sisi mereka ada. Jadi kita ni tak tahu apa kaedah dia tu guna. Cuma kita tahunya kita kritik. Bila imam tu nampak amal dengan hadis dhaif, lagipun kita nampak hadis sahih tu ada dia tak amal, kita mula kata imam ni salah. Hadis sahih tak amal, dhaif dia amal. Kenapa Imam Abu Hanifah tu pilih hadis tu? Dia tu imam mujtahid, dia sendiri boleh menentukan darajat kedudukan hadis. Dia tak perlu menumpang Imam Bukhari, dia tak perlu ikut Imam Tirmizi kata dhaif tu. Sebab apa? Zaman Imam Abu Hanifah tu Imam Bukhari pun tak ada lagi, tak lahir lagi. Imam kutubus sittah tak tahu duduk mana lagi. Jadi Imam Abu Hanifah tak perlu ikut Sahih Bukhari, Imam Abu Hanifah tak perlu ikut Imam Tirmizi kata hasan dhaif tu, tak perlu. Dia boleh buat putusan sendiri. Dia mujtahid, mujtahid dalam bidang hadis, mujtahid dalam bidang ijtihad hukum. Dia boleh buat putusan sendiri. Mungkin hadis dhaif di sisi Imam Tirmizi, sahih di sisi Imam Abu Hanifah. Itu kita kena faham. Ada satu hadis bila semayang jalsah istirahah kita duk buat ni, hadis tu sahih. Yang tidak buat jalsah istirahah dhaif. Imam Tirmizi sendiri tulis dalam Sunan Tirmizi, hadza hadisun dhaifun inda ahli hadis. Inilah sebuah hadis dhaif di sisi ulama hadis. Kita pun sekarang ni belajar kutubus sittah dah khatam, kita jumpa Imam Abu Hanifah buat putusan jalsah istirahah, tidak buat dalam mazhab Hanafi. Kita kata Imam Abu Hanifah ni amal dengan hadis tak buat jalsah istirahah dhaif tu. Sahih ada dalam Bukhari buat jalsah istirahah tu. Kenapa Imam Abu Hanifah ni tak amal dengan hadis sahih? Kenapa dia suka sangat amal hadis dhaif? Orang sekarang duk bawa macam tu. Jadi kita kena faham, Imam Tirmizi kata hadis yang tidak buat jalsah istirahah tu dhaif tu. Imam Tirmizi dah sebut dalam Sunan Tirmizi, dalam sanad tu ada Khalid bin Iyas, dia rawi dhaif. Dalam sanad siapa? Sanad Imam Tirmizi. Adakah Khalid bin Iyas rawi dhaif tu dalam sanad Imam Abu Hanifah? Tak ada. Tak ada. Imam Abu Hanifah terima hadis daripada sahabat ada, daripada sahabat tabi'i ada, sanad dia tinggi. Dalam istilah muhaddisin panggil sanad Imam Bukhari ni sunai, maknanya antara Imam Abu Hanifah sampai Rasulullah ada 2 orang. Sanad tinggi Imam Bukhari sulasi, antara Imam Bukhari sampai ke Rasulullah ada 3. Imam Muslim rubai 4, antara Imam Muslim sampai Rasulullah ada 4 orang. Imam Abu Hanifah punya sanad lebih tinggi daripada Imam Bukhari. Kita ingat bunyi Imam Bukhari lah hebat, dialah tinggi sekali, tak ada orang lain. Kita duk ingat begitu, kita tak tahu semua keadaan tu. Jadi hadis yang tak buat jalsah istirahah tu sampai kepada Imam Abu Hanifah sebelum lagi Khalid bin Iyas rawi dhaif masuk dalam sanad tu. Dia dah terima kajian di sisi Imam Abu Hanifah, boleh jadi sahih ataupun ada kaedah lain dia tarjih hadis tu lebih daripada hadis buat jalsah istirahah tu. Tiba-tiba hadis tu sambung riwayat mai sampai ke Imam Tirmizi tu dah jauh dah masa. Tahun Imam Abu Hanifah, hari Imam Abu Hanifah meninggal tu Imam Syafi'i lahir. Imam
Ahmad bin Hanbal tu anak murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam hadis ni anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dua tu utama, anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Tirmizi anak murid Imam Bukhari. Cuba tengok antara Imam Abu Hanifah dan Imam Tirmizi, hadis tu sampai mai tu dah ada rawi banyak dah. Dalam tu tiba-tiba masuk Khalid bin Iyas, rawi dhaif. Takkan Imam Tirmizi nak kata sahih? Memanglah dia kata dhaif. Salahkah? Betul. Tapi kita nak ambil keputusan Imam Tirmizi dhaif tu, kita nak kata Imam Abu Hanifah salah. Tak boleh. Mungkin di sisi Imam Abu Hanifah tu sahih. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari dah ambil, dah tentu dah masuk dalam Sahih Bukhari sebagai hadis bab, hadis sahih. Hadis tu di sisi Imam Yahya bin Ma'in tu guru Imam Bukhari dhaif. Apa kita nak kata? Ada Imam Ibnul Jauzi mutasyaddid fil hadis. Dia kata ada satu hadis dalam Bukhari, hadis maudhu'. Maknanya mereka ada kebolehan ijtihad dalam bidang hadis, boleh buat putusan sendiri. Jadi Imam Bukhari dah kaji, kata sahih, salahkah? Betul, ikut ijtihad dia. Hadis tu juga Imam Yahya bin Ma'in kata dhaif, kita nak kata Imam Yahya bin Ma'in tak betul, kita mau pakai Bukhari saja. Ataupun kita kata tu guru lah lagi pandai, Yahya bin Ma'in ni guru pada Imam Bukhari. Yang guru tu kata betul, Imam Bukhari mungkin salah. Bolehkah kita nak kata begitu? Kita nak buat ashabut tarjih, nak jadi ashabut tarjih, kita nak jadi pengadil pula di situ. Ilmu kita banyak mana, kita nak buat putusan di situ. Begitulah maknanya. Di sisi imam-imam ni ada banyak kaedah yang Imam Abu Hanifah amal hadis tidak angkat tangan tu pun dia ada kaedah dia. Nanti sampai bab tu kita akan bincang, takut jadi panjang. Jadi begitulah. Jadi Syekhul Hadis yang kata tadi, makin lama belajar hadis itu belajar dengan cara betul, belajar dengan talaqi musyafahah, dengan guru-guru benar-benar memahami ilmu hadis tu. Belajar, makin lama belajar, makin lama mengajar. Maulana Zakaria mengajar hadis daripada umur dia 20 tahun sampailah umur dia 60 tahun. Umur 80 tahun dia dah hijrah pergi duduk Madinah, meninggal di Madinah. Umur dia 85. Tak kubur dia di Baqi'. Jadi dia mengajar hadis berapa lama? Hampir 60 tahun. Bukan kata mengajar hadis saja, yang lain tak pandai, tidak. Semua bidang dia pandai mengajar. Dia pengetua Madrasah Mazahirul Ulum, Syekhul Hadis di situ. Semua rujuk dia. Jadi lama dia mengajar. Itulah akhirnya dia kata apa? Makin lama saya belajar hadis, makin lama saya mengajar hadis, makin banyak saya tulis syarah-syarah hadis. Banyak kitab dia tulis, 105 judul kitab dia tulis. Satu-satu judul ni berjilid-jilid, 5 jilid, 10 jilid, 16 jilid, 24 jilid dia tulis. Makin banyak saya menulis syarah-syarah hadis, dia kata apa? Makin itulah saya nampak kebenaran dalil-dalil imam-imam mazhab tu. Jadi maksudnya bagi Syekhul Hadis, no comment dengan imam-imam mazhab. Kita yang tak cukup ilmu ni sentiasa komen. Ada saja tak puas hati. Ijtihad Imam Syafi'i tak betul, ijtihad Imam Abu Hanifah tak kena. Seolah-olah kita lah pandai. Macamlah imam 4 mazhab tu kalaulah hidup semula, contohlah tak hidup lah kan, kalaulah hidup semula, imam-imam tu mesti ikut orang-orang duk tunjuk pandai ilmu hadis sekarang ni. Sebab Imam Abu Hanifah tu amal hadis dhaif, orang sekarang tak mau. Dia begitu.
Dia tak tahu kenapa Imam Abu Hanifah tu pilih hadis yang kita anggap dhaif tu. Jadi daripada apa yang saya dah bagi penjelasan tu, tidak semestinya hadis tu sampai kita, tak payah kita lah, sampai ke Imam Tirmizi tadi, dhaif tu tidak semestinya di sisi Imam Abu Hanifah juga dhaif, tidak begitu. Jadi kita perlu faham semua tu. Untuk faham tu kita perlu belajar hadis mengikut cara muhaddisin, mengikut tradisi muhaddisin. Itulah dalam buku bab 1 ni kita ada isi. Jadi kita mula daripada di situ. Bagi yang buku kulit hitam lah saja, saya nak sebut muka surat, tak sama pula dengan lain. Ada ambil dekat kaunter kau. Yang ni keluar dulu kulit merah. Yang cetakan kedua ni kulit hitam. Dah habis dah. Takut penerbit cetak pula tahu warna apa pula. Ikut dia. Saya dah bagi dia buat. Yang ni dulu cetak 3,000. Yang hitam ni pun 3,000. Sekarang ada kod Jawi ada. Kalau minat Jawi boleh pesan lah. Jawi tu khusus untuk petani Thailand. Pondok-pondok situ sekarang alhamdulillah ada buat pengajian dengan buku ni. Tapi tokoh-tokoh pondok di tadi kata buku tu kalau tak tulis kod Jawi, dia tak nampak macam kitab. Orang tak panggil kitab. Kalau Rumi walaupun apa pun dia kira buku, tidak kitab. Jadi Ustaz Abdul Ghani Jabal Maraki dia alih kod Jawi, dia dah cetak. Sekarang dah banyak bawa pergi dah lah kod petani, pondok-pondok di sana dah edar, dah sebar. Tugu-tugu situ mula dah. Itulah ajar. Nanti dah lama masa sikit budak-budak dah ada asas, mereka cadang akan himpun pelajar-pelajar pondok, saya akan pergi macam ni lah perbincangan apa-apa insya-Allah akan buat. Muka surat 4. Di situ atas sekali selepas daripada khutbah tu ada Al-Quran ialah satu, yang di bawah tu Nabi memperjelaskan setiap kalimah dan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua situ jadi yang pertama ni tentang Al-Quran, yang kedua tentang hadis. Nabi SAW perjelaskan setiap kalimah dan ayat-ayat Al-Quran melalui sabdaan-sabdaan dan amalan-amalannya yang merangkumi akidah, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlak dan sebagainya. Jadi sabdaan, amalan dan akhlak Rasulullah SAW menepati Al-Quran. Maknanya Al-Quran ditafsirkan oleh Rasulullah. Kita ada masyhur sekarang tafsir Jalalain lah, tafsir Qurtubi lah, apa ni dia. Siapa yang tafsir Al-Quran dulu sekali? Rasulullah. Quran turun ke atas dia, dialah lebih memahami isi kandungan kehendak Allah semua tu. Bila turun ayat, Nabi SAW bagi faham, bagi penjelasan. Jadi Rasulullah SAW lah yang tafsir ke Al-Quran. Tafsir dengan cara apa? Tafsir dengan cara sabdaan dia, amalan perbuatan dia dan akhlak dia. Itulah dikatakan hadis. Jadi hadis-hadis ni merupakan tafsir bagi Al-Quran. Dan juga dalam Al-Quran sendiri ada juga ayat-ayat mentafsirkan kepada ayat lain. Satu ayat mentafsirkan ayat lain. Seperti mana kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan yang mana Allah Subhanahu wa taala anugerah
ke atas mereka. Jadi siapa mereka yang dapat nikmat anugerah jalan yang benar daripada Allah tu? An'amta alaihim, ada ayat lain urai syarah minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ayat tu mentafsirkan ayat siratal mustaqim tu, siratal ladzina an'amta alaihim tu. Jadi maksudnya tafsir seperti itu dinamakan tafsirul ayat bil ayat. Tafsir ayat dengan ayat. Ada lagi tafsirul ayat bil asar. Tafsir ayat dengan asar, hadis. Hadis maksudnya amalan, sabdaan, akhlak Rasulullah SAW itu semua ni merupakan tafsir Al-Quran. Bila orang tanya Aisyah, apa akhlak Rasulullah SAW? Jadi Aisyah jawab kata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maksudnya akhlak Rasulullah SAW menepati dengan Al-Quran. Jadi hadis ni merupakan tafsir. Jadi dalam kitab-kitab tafsir, untuk maklumat, ada satu kitab nama Adwaul Bayan. Ditulis kitab tafsir itu oleh Allamah Syanqiti. 10 jilid ada. Tafsir Adwaul Bayan itu tafsir ayat dengan ayat saja. Lepas tu tafsirul ayat bil asar ni seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ad-Durrul Mansur. Itu ayat-ayat Quran dia akan tafsir dengan hadis-hadis. Jadi boleh kita rujuk di situ. Bagi kita panduan utama, pedoman utama bagi kita ni dua itulah, Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran, ayat-ayat hukum ahkam diturunkan oleh Allah bagi hamba-hamba dia, yang bagi penjelasan hukum ahkam semua ni Rasulullah. Jadi maknanya amalan harian kita turutan kepada perintah Allah dan Rasul ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Itulah sekarang ada golongan wawarkan amal Quran Sunnah, amal Quran Sunnah. Salahkah? Tak salah. Tapi kadang-kadang dalam tak salah tu ada juga sedikit sebanyak masalah. Itu yang kita mahu faham. Kalau boleh kita mahu bawa umat Islam amal Quran Sunnah tanpa ada apa-apa celaru fikiran, tanpa menimbulkan fitnah satu sama lain, dan tanpa ada apa-apa memandang orang lain lebih lekeh pada kita sebab kita ni dia amal Quran Sunnah, seolah-olah orang lain tak amal Quran Sunnah. Kita tak mau begitu. Jadi kita mau bawa umat amal Quran Sunnah dalam keadaan tenang dan tidak berpecah belah. Cuba kita fikir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul sebagai seorang nabi di Mekah. Masa itu zaman jahiliyah. Begitu teruk keadaan manusia masa itu. Nabi SAW muncul dengan dua perkara tu yang kita duk sebut sekarang Quran Sunnah tu juga. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabdaan perbuatan akhlak daripada dia. Dengan dua tu dia asuh didik orang-orang ada dalam keadaan jahiliyah tu. Dah jadi apa? Dah jadi sahabat manusia termulia di atas muka bumi selain daripada Nabi Anbiya. Dah tukar jadi ke arah lebih baik. Itu Quran Sunnah. Dengan Quran Sunnah tu juga Nabi SAW masuk di Madinah. Aus dan Khazraj bertahun-tahun duk balah bunuh satu sama lain. Dah jadi apa? Dah jadi saudara. Kesan daripada mana? Kesan daripada Rasulullah SAW bawa Quran Sunnah. Sekarang kita punya slogan amal Quran Sunnah. Sedap. Betul, tak salah.
Tapi masalahnya di mana sahaja kita masuk, di situ dah jadi pecah belah. Dah jadi pecah belah. Lepas tu selaru fikiran umat Islam. Mula umat Islam yang jahil-jahil tu dah mula berani kritik alim ulama dulu. Pelekeh imam mazhab. Punca daripada mana? Punca daripada kita bawa nak suruh umat Islam amal Quran Sunnah juga. Jadi selalunya mereka wawarkan semak dulu hadis-hadis ni sebelum amal, kan? Bagus, semak dulu, takut teramal dengan hadis maudhu, bagus. Tapi di situ kena tambah lagi satu slogan, iaitu baiknya semak diri sendiri dulu sebelum semak hadis. Itu slogan sebelah kita pula. Jadi bukan nak palah, nak musuh apa, nak bagi betul keadaan. Jadi kita tak mau mulut kata amal Quran Sunnah, kita bawa ilmu hadis masuk dalam masyarakat, tapi bila kita tengok natijah tu ada banyak masalah. Itu kita tak mau. Kita maunya fahaman seperti Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi itu. Belajar hadis, mengajar hadis, lebar ilmu hadis, amal hadis, Quran Sunnah. Makin lama makin nampak kebenaran alim ulama, imam-imam mazhab dulu. Kalau bawa cara tu dalam masyarakat umat Islam ni tak timbul masalah, tak jadi fitnah. Ini jumpa dengan kita bila dah masuk slogan kita, orang tu ramai kita jumpa, dia jahil, tak pernah belajar bahasa Arab, tak pernah belajar di madrasah, pondok, universiti Islam mana, tak pernah pun. Tapi bukan main dia cakap ni seolah-olah dia ni lebih pandai pada Imam Syafi'i. Dah jadi begitu, maknanya kurang ajar. Dah jadi kurang ajar, tak ada disiplin, disiplin ilmu tak ada. Itu kita tak mau. Belajar Quran hadis bagus. Dulu masyarakat di Malaysia kurang ambil berat dengan pengajian ilmu hadis. Sekarang bagus juga. Daripada slogan mereka tu, umat Islam sedar nak belajar ilmu hadis, bagus. Itu kita kena terima kasih mereka. Tapi pembawakan tu, kita mahu biar betul cara, biar ikut betul-betul jumhur muhaddisin. Selamat di situ. Kalau kita ambil keputusan hadis daripada muhaddisin yang mempunyai sikap terlalu keras menentukan hadis-hadis yang masyarakat umat Islam diamal ni, keputusan daripada muhaddisin yang mempunyai sikap sederhana, jadi akan berlawan, akan bercanggah. Di situ akan timbul masalah. Itu kita perlu faham. Kita sambung di muka surat 4 lagi. Sabdaan, amalan dan akhlak Rasulullah menepati Al-Quran. Selepas tu kemudian Allah membangkitkan alim ulama, muhaddisin, fuqaha, mujtahidin yang merupakan pewaris Nabi Anbiya, lagi yang mampu menghurai dan mengeluarkan hukum ahkam daripada Al-Quran dan As-Sunnah melalui ijtihad mereka untuk memelihara ulum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kerja alim ulama, imam-imam mujtahidin, imam-imam mazhab. Mereka pandu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan adanya kebolehan ijtihad ada pada mereka, Allah anugerah kepada mereka, mereka mengeluarkan hukum ahkam. Jadi cuba kita tengok yang mana imam-imam dah keluarkan hukum ahkam dalam amalan-amalan kita ketika kita nak wudu, nak semayang. Semuanya, setiap satu amalan, setiap satu hukum
yang mana dah ada daripada imam-imam mujtahidin tu memang ada dalil. Sama ada dia ambil daripada ayat Quran, daripada hadis, mesti ada dalil di sisi mereka. Tanpa ada dalil, mereka tidak akan berani nak keluarkan hukum. Kenapa? Bila dia keluarkan hukum gitu, bukan dia seorang saja nak amal, pengikut-pengikut, murid-murid, sampailah kita sekarang berapa ribu tahun, berapa ratus tahun dah, ramai akan ikut amal. Kalau tak betul, dosa tu boleh ke siapa? Banyak sekali yang mula buat hukum tu. Takkan imam-imam tu bodoh sampai begitu. Imam-imam tu lebih pandai ilmu, lebih banyak takwa pada kita. Jangan kita ingat kita ni tasawuf tinggi, kita ni kuat amal, hebat kita lagi. Jangan. Imam punya takwa lebih tinggi pada kita. Pernahkah kita semayang wuduk isya, kita semayang subuh dengan wuduk isya? Pernah? Tak pernah. Imam Abu Hanifah, ya, macam mana? Maghrib isya pun tak sampai. Wuduk maghrib kadang-kadang tak sampai isya, dah batal, kena keluar ambil wuduk semula. Imam Abu Hanifah masyhur, ustaz-ustaz pun, asatizah semua dah dengar, 40 tahun semayang subuh dengan wuduk isya. Maknanya sepanjang malam tak tidur, buat ibadat, semayang, baca Quran, zikir. Kita banyak tidur, banyak makan, banyak cakap banyak kritik, banyak juga, banyak komen, banyak juga, bagus sama banyak. Lepas tu Imam Abu Hanifah pernah dia berjalan bersama dengan murid-murid dia sampai satu tempat. Dia berjalan lalu kot tepi sungai itu, sampai satu tempat tu dia turun pergi dekat air tu. Murid-murid tengok dia tu basuh, ya, jubah dia tu. Jadi murid rapat sekali, khadam dia nampak dia tu basuh ni ada sikit dia kena selut. Sini panggil apa? Lumpur. Kena sikit je. Lepas pada tu murid dia tanya imam, selalunya imam kata sebanyak tu dimaaf. Maknanya boleh semayang lah dengan kena sedikit sebanyak tu. Kenapa basuh? Imam Abu Hanifah kata apa? Yang tu fatwa untuk orang ramai, yang ni takwa bagi aku. Maknanya basuh tu penjagaan dia bagi diri dia. Yang kata tak basuh tak apa, sebanyak tu pun dimaaf, boleh semayang, ni fatwa umum untuk orang ramai, sah. Maknanya begitu tinggi takwa mereka. Bila seseorang selepas daripada dia dah pandai ilmu Quran dan hadis, kemudian dia beramal satu persatu dengan apa yang dia dah belajar, dah tahu, di situlah Allah Subhanahu wa taala buka ilmu yang mana dia belum tahu. Itulah mereka dapat ilmu tinggi-tinggi sampai boleh ijtihad, dapat begitu. Kita tidak sampai tahap tu, jadi jauh beza dengan kita, imam-imam tu. Jadi mereka ni merupakan pewaris daripada Rasulullah. Jadi ilmu kita sekarang, kita kata tafsirlah, hadislah, fiqh, apa semua ni, sebutlah apa sahaja ilmu, nahwu, apa semua ni mai daripada sahabat-sahabat, daripada imam-imam yang menyambut selepas satu generasi sampai mai kita. Daripada siapa? Daripada alim ulama tu, pewaris Nabi, alim ulama tu. Jadi daripada sakat kita dah baca ringkas muka surat 4 tu, kita dapati Al-Quran, hadis
dan fiqh. Quran, wahyu Allah, hadis daripada Rasulullah, fiqh ni intipati daripada imam-imam ambil daripada Quran hadis tu. Jadi Al-Quran, hadis dan fiqh menjadi panduan amalan harian umat Islam sehingga hari kiamat. Al-Quran merupakan sumber ilmu agama, sementara hadis bagaikan tafsiran Al-Quran, dan fiqh adalah intipati Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sekarang bawa slogan amal Quran sunnah. Kemudian mereka tak suka dengan fiqh. Itu satu penyakit pula. Kenapa tak suka dengan fiqh? Kenapa nak musuh dengan imam-imam mazhab? Mereka lah pewaris Nabi. Mereka lah bawa semua ilmu sampai kita. Jadi kita kata mau amal Quran sunnah, kita mau amal hadis sahih saja, dhaif pun tak mau. Ini ijtihad imam-imam mazhab pun kita tak mau. Sebab apa? Imam punya ijtihad boleh jadi salah silap. Imam pun manusia biasa serupa kita. Kita salah, imam silap. 2 kali 5 sama. Sama dengan imam dengan kita. 2 kali 5 imam salah, kita silap. Kita salah, imam silap. 2 kali 5, 2 pusing kat tu. Yang tak salah ni siapa? Nabi. Itu pembawakan daripada mereka begitu. Yang tak salah ni Nabi maksum. Jadi kita ikut Nabi lah. Quran, hadis cukup. Yang lain tak payah. Jadi dia bawa. Yang tu saya bagi tahu tadi. Slogan tu sedap, amal Quran sunnah. Membawakan di sebalik slogan tu menimbulkan banyak masalah. Umat Islam hilang kepercayaan dengan imam-imam mazhab. Umat Islam dah jadi biadab dengan alim ulama dulu. Itu timbul banyak fitnah sekarang ni. Jadi katakanlah kita ni mau amal Quran sunnah saja, tak mau ikut mana-mana imam. Kalau begitu, saya mau tanya satu soalan. Daripada mana mereka dapat ilmu kepandaian duk sebut hadis ni sahih, hadis tu dhaif, hadis tu hasan, hadis ni maudhu'? Mereka dapat dari mana? Adakah Rasulullah SAW sudah bersabda satu hadis ini hadis sahih, Nabi bagi tahu? Ada. Selepas satu hadis Nabi bagi tahu ini hasan, ini dhaif, ini maudhu', aku tak pernah kata. Ada pesan begitu. Zaman sahabat tak bunyi pun hadis sahih ke dhaif ke apa pun tak bunyi. Di mana bunyi sahih, dhaif, hasan apa ni? Zaman tabi'in. Bila mula dah timbul banyak fitnah, banyak kekacauan, timbul banyak fahaman-fahaman salah, bangkit Syiah, Mu'tazilah. Mereka juga buat hadis-hadis palsu untuk menarik kepada fahaman mereka. Ketika tu mula imam-imam ada masa tu sibuk kena semak, kena periksa hadis-hadis tu, menentukan darjat hadis macam ni, hadis ni sahih. Kalau cukup syarat ni hasan, kalau dah jadi kekurangan rawi ke apa, ini dhaif. Kalau mari daripada pembohong, ini palsu. Mereka mula tentu. Jadi sekarang kita dah sebut hadis sahih. Kenapa sahih? Ada dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari kata sahih. Satu hadis pula kata dhaif. Kenapa dhaif? Dalam Sunan Tirmizi ada, Imam Tirmizi kata hadza hadisun dhaifun inda ahli hadis. Ini hadis palsu. Kenapa? Imam Ibn Jauzi kata hadis ni hadis palsu. Nak tanyanya, kita buat keputusan sendiri kah? Hasan, sahih, dhaif, maudhu' ni kita sendiri buat keputusan kah? Tanpa rujuk kepada alim ulama. Ada orang boleh buat keputusan sendiri zaman sekarang ni? Ada? Tak ada. Semua tu
menumpang ilmu ulama dulu. Dah ada semua keputusan daripada alim ulama dulu. Jadi keputusan hadis sahih, dhaif, hasan, maudhu' tu kita boleh turut ulama hadis. Bidang ijtihad hukum pula kata jangan ikut imam mazhab, kita amal terus Quran sunnah. Betul ke cara tu? Bidang hadis nak menentu sahih, dhaif, hasan, maudhu' tak pandai, kena turut ulama hadis. Zaman sekarang ni bergantung bahu Albani kata sahih, Albani kata dhaif. Dah jadi macam tu, do ikut Albani. Boleh pula ikut Imam Syafi'i, sorry, tak mau. Aku lebih pandai pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada juga amal hadis dhaif. Aku tak mau hadis dhaif, mau sahih tulis. Situ dia pandai pada Imam Syafi'i. Bidang hadis pula dia lekeh pada Albani. Macam mana dia kira? Itulah dah jadi masalah sekarang ni. Bidang hadis dengan bidang ijtihad hukum ni dua bidang berasingan. Bidang hadis ni lebih mudah daripada bidang ijtihad. Muhaddis belum tentu dia nak boleh jadi mujtahid. Mujtahid mesti muhaddis. Kita kena faham. Orang tu dah jadi muhaddis. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia pandai syarah Bukhari, tulis Fathul Bari. Allama Badruddin Aini syarah Bukhari. Umdatul Qari 16 jilid, Hafiz Ibn Hajar 13 jilid Fathul Bari syarah Bukhari. Imam Nawawi syarah Sahih Muslim. Imam Ibnul Arabi, bukan Ibnul Arabi Maliki, dia syarah Sunan Tirmizi Aridatul Ahwazi. Jadi mereka ni muhaddisin, pandai hadis, sampai boleh syarah Bukhari, Muslim, Tirmizi, sampai tahap tinggi di kalangan muhaddisin. Cuba tanya, Hafiz Ibn Hajar ni mujtahid seperti Imam Syafi'i kah? Jawapannya tidak. Imam Nawawi begitu pandai, masyhur di Malaysia ni. Budak berkenal pandainya Imam Nawawi. Serba-serbi dia pandai, bukan hadis saja, tafsir, fiqh, apa semua pandai. Dia tu syarah Sahih Muslim. Dah jadi mujtahid macam Imam Abu Hanifah ke? Tak sampai. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar syarah Bukhari tu dia ikut mazhab Syafi'i. Imam Nawawi ikut mazhab Syafi'i. Umdatul Qari Allamah Badruddin Aini ikut mazhab Hanafi. Imam Ibnul Arabi mazhab Maliki. Kalau imam-imam tu kata kita ni dah pandai hadis, dah boleh syarah Bukhari, Muslim, Tirmizi dah, kita tak mau ikut mana-mana ijtihad imam. Kita tak perlu ikut ijtihad Imam Syafi'i, tak payah kita ikut ijtihad Imam Abu Hanifah. Sedap juga kita dengar. Sebab apa? Betul-betul pandai. Yang masalahnya sekarang, setengah-setengah tu nak baca kitab hadis tak ada baris pun tak pandai baca lagi. Baca pun tak betul baris lagi pun ada. Bukan nak pelekeh kita pandai tak. Maknanya keadaan sekarang dah jadi macam tu. Orang-orang macam tu pun berani kata tak payah ikut ijtihad imam mazhab tu. Quran ada, hadis ada. Kita mau hadis sahih saja, taif tak mau. Hadis pun sahih tu sahih Bukhari saja.
Kalau Sahih Muslim pun dia mikir dulu, mau Bukhari saja. Kalau kitab Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Abi Dawud, Ibnu Majah, Daruqutni, Baihaqi, sorry semua tu, tak mau. Mailah hadis Bukhari. Tak ada ke hadis Sahih Bukhari? Jadi begitu. Kita akan jumpa lepas ni, muka surat lain dalam tahap pengajian hadis juga kita akan jumpa Imam Bukhari sendiri beramal dan berhujjah dengan hadis-hadis yang dia sendiri tak masuk dalam Sahih Bukhari. Hadis-hadis tu ada dalam kitab hadis lain. Dia sendiri amal dan berhujjah, keluarkan hukum. Kita akan jumpa. Jadi yang kata mau Sahih Bukhari saja, selain daripada Sahih Bukhari tak mau ni, nampaknya mereka ni lebih cermat, lebih pandai pada Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari ada, Imam Bukhari akan tabi, mereka ni lebih cermat pada aku. Aku boleh lagi terima hadis lain, aku sendiri tak mau masuk dalam kitab Sahih Bukhari aku. Mereka ni mau Sahih Bukhari saja, lain tak mau. Jadi lebih cermat pada aku. Imam Bukhari akan tabik orang-orang sekarang ni. Jangan begitu. Itulah sebab saya bagi tahu tadi, belajar ilmu hadis dengan cara betul. Belajar ilmu hadis dengan guru-guru betul-betul memahami ilmu hadis, ikut cara muhaddisin mu'tabar, ikut jumhur muhaddisin. Barulah kita akan jumpa jalan yang betul. Jadi kita sebut Quran, hadis, kemudian pembawakan kita banyak timbulkan masalah, pecah belah umat Islam, ajar umat Islam jadi biadab dengan alim ulama, imam-imam. Macam tu ke cara kita nak suruh umat Islam amal Quran sunnah tu. Itu perlu kita faham. Jadi bagi kita sekarang ni ada 3 panduan utama, Al-Quran, hadis, yang ketiga fiqh, ijtihad daripada imam-imam tu. Jadi kita nak asingkan fiqh daripada Quran sunnah ni memang tak boleh bagi orang sekarang ni. Kalau orang tu dah sampai darajat mujtahid, dia sendiri pandai ijtihad daripada Quran sunnah, mampu mengeluarkan hukum ahkam daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dia tak mau ikut mana-mana ijtihad imam. Tak apa. Kalau ada orang betul-betul layak macam tu, siapa pun tak larang. Siapa pun tidak nak suruh dia ikut ijtihad imam madhab. Amallah Quran sunnah. Tak mau ikut tak apa. Tapi masalahnya tak sampai lagi darjat ijtihad. Hadis pun tidak mahir lagi, belum sampai darjat Syekhul Hadis, Muhaddis pun, tapi belagak macam lebih pandai pada imam mazhab. Itu menimbulkan masalah. Al-Quran muka surat 5. Al-Quran ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, sahabat tabi'in dan ulama mufassirin. Rasulullah SAW, yang kedua sahabat, yang tiga tabi'in, ulama mufassirin. Tafsiran daripada Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in dikategorikan sebagai bidang hadis. Selain daripada itu, dianggap kalam mufassirin. Jadi seperti tafsir Jalalain apa semua, contohnya tafsir Jalalain daripada Imam Jalaluddin Mahalli Syafi'i, daripada Imam Jalaluddin Sayuti, dua imam tu tafsir. Jadi itu tafsir daripada mufassirin, kalam mufassirin. Itu panggil tafsir bil ra'yi, ra'yil mahmud, tidak tafsir bil ra'yil mazmum, bukan tafsir dengan pandangan yang salah, tidak, pandangan yang betul boleh terima, tapi bukan tafsiran seperti mana Rasulullah SAW tafsir sahabat tabi'i, tafsir ayat-ayat Quran dengan hadis dan sebagainya, tidak cara tu. Maka nyatalah bidang hadis terdapat kedudukan tertinggi dalam ulum syariah yang bersumberkan Al-Quran.
untuk menguasai bidang hadis. Jadi daripada setakat kita baca ni, kita dapat tahu bidang hadis ni kira bidang utama untuk memahami tafsir Al-Quran, satu. Yang kedua, untuk dapat mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis juga, untuk umat Islam beramal dengan Al-Quran dan hadis. Jadi hadislah menjadi satu bidang mendapat kedudukan tinggi. Jadi perlu kita menguasai ilmu hadis. Di situlah kita akan dapat faham dengan betul tafsir Al-Quran, dan kita akan nampak macam mana cara imam-imam mengeluarkan hukum ahkam daripada hadis-hadis tu, akan nampak di situ. Untuk menguasai bidang hadis perlu mempelajari beberapa cabang ilmu yang berkaitan dengan bidang hadis. Pertama, ilmu riwayatul hadis iaitu ilmu meriwayatkan sabdaan, perbuatan, pengiktirafan Nabi terhadap sesuatu ucapan. Pengiktirafan maksud dia, kadang-kadang sahabat-sahabat ni mereka ada buat satu-satu amalan perbuatan di hadapan Rasulullah SAW, yang mana perbuatan tu tidak pernah Nabi suruh dan juga tidak pernah Nabi larang. Sahabat buat dengan sendiri di hadapan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW yang nampak sahabat buat tu tidak larang dengan sahabat. Seolah-olah Rasulullah SAW benar, iktiraf yang sahabat buat tu. Jadi amalan-amalan seperti itu juga diakui untuk kita ikut sebagai contoh. Itu panggil pengiktirafan daripada Nabi SAW terhadap ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di hadapan baginda, dan situasi-situasi Rasulullah SAW, atau meriwayatkan suatu riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Kita selalu dengar ada ulama mai daripada Mesir, daripada Syria, Jordan, Yaman, mereka datang di Malaysia buat daurah, kan? Daurah baca kitab hadis. Jadi biasanya syekh ada dalam majlis, ramai orang kita pergi hadir, ada orang baca yang lancar, baca sanad hadis, matan hadis, akan baca, yang lain dengar. Bukhari baca 5 hari khatam. Muslim baca pagi, petang, siang, malam, dalam masa 6 hari seminggu khatam. Itu buat apa? Itu panggil riwayatul hadis. Baca hadis secara riwayat, baca di hadapan syekh, akui, kita duk baca, duk dengar ramai-ramai ni, kemudian syekh ijazahkan untuk riwayat balik, sampaikan balik hadis-hadis ni kepada orang lain. Itu panggil riwayatan. Tapi dalam majlis tu syekh tidak akan bagi apa-apa penjelasan tentang hadis, tidak akan syarah maksud-maksud hadis. Itu satu cara. Yang kedua, sambung kita baca sikit, ilmu dirayatul hadis, iaitu ilmu yang membicarakan untuk mengkaji pelbagai jenis riwayat dari sudut darajat kedudukan hadis, sama ada sahih atau dhaif, dan dari aspek keadaan perawinya, sama ada pencatat melalui ingatan yang kuat atau lupa, atau yang dipercayai atau tidak, dan juga dari aspek keadaan sanadnya, sama ada bersambung atau terputus. Jadi buat kajian semua tu, ataupun memahami dengan cara seperti itu terhadap ilmu hadis tu, dinamakan ilmu dirayatul hadis, mengambil fahaman
dengan ilmu hadis tu. Jadi yang tadi riwayatul hadis, baca di hadapan syekh. Syekh duduk dengar, yang baca ramai-ramai dalam majlis ni, yang dengar, yang ngantuk, yang tidur, sampai dekor pun ada, yang duk cakap pun ada, duk suka-suka pun ada, macam-macam ada. Lepas tu majlis mula hari tu, dewan tu penuh. Hari yang kedua kurang, hari yang ketiga lagi kurang, hari yang kelima nak sudah dah mai balik, hari yang terakhir mahu ijazah, hari tu ramai, lebih pada hari pertama. Hak tak mai langsung 7 hari pun ada mai, mau terima ijazah. Syekh tak tahu apa, siapa mai, siapa tak mai, dia pun bagi ijazah umum. Ijazah umum ni boleh bagi, edar kata ada ijazah seorang sekeping. Yang tak mai langsung, hari terakhir mai dekat sudah majlis pun dapat sekeping balik. Saya dah ada ijazah Sahih Bukhari, dah ada ijazah Sahih Muslim, awak cuba jawab hadis ni sahih ke dhaif. Sedap dia, sebab dia duk pegang ijazah tu. Jadi itu satu cara. Salah ke? Tak salah, tak ada masalah. Tapi dengan cara tu, dengan setakat tu, orang tu tak pandai ilmu hadis lagi, baru dengar hadis, itu pun tak dengar sepenuh. Supaya tadi ngantuk tak dengar dah, tidur tak dengar dah, ada sehari dua tak mai, dah putus dah. Tapi lagu itulah cara. Yang kedua ni mencari kefahaman terhadap ilmu hadis, itu panggil dirayatul hadis. Oleh itu muka surat 6, mengambil tahu sesebuah hadis berdasarkan rujukan kitab hadis, sanad dan lafaz hadis yang diriwayatkan itu dinamakan ilmu riwayatul hadis. Kita ambil tahu satu hadis, hadis ni riwayat mana, riwayat Bukhari ke, riwayat Muslim ke, kita ambil tahu, dan sanad dia macam mana, lafaz hadis tu macam mana, kita ambil tahu semua tu. Itu dinamakan riwayatul hadis, baru riwayatul hadis. Kemudian ada satu pula bidang mengkaji sesebuah hadis. Sekarang mau kaji sama ada hadis tu khabar wahid atau masyhur atau mutawatir. Itu istilah-istilah tu kita kena faham apa maksud khabar wahid, masyhur, hadis masyhur tu macam mana, mutawatir tu hadis macam mana, sahih atau dhaif, muttasil sanad bersambung atau munqati sanad terputus. Yang keempat, rawi-rawi hadis tu mengkaji rawi-rawi hadis sama ada siqah yang dipercayai atau tidak siqah. Banyak kena buat kajian untuk mencuburi dalam bidang dirayatul hadis tu. Yang kelima, mengkaji mengenai hukum yang dikeluarkan daripada hadis. Yang keenam, berdasarkan penyelesaian terhadap percanggahan yang berlaku di antara dua hadis. Bila kita baca hadis, banyak hadis-hadis kita akan jumpa maksud zahir daripada dua hadis tu bercanggah. Jadi macam mana kita mau selesai? Dengan hanya setakat kita pandai sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu', jangan mimpi nak boleh selesai. Percanggahan tu jauh lagi. Siapa yang boleh buat penyelesaian? Muhaddisin, ashabut tarjih, mereka akan buat penyelesaian. Bila jumpa dua hadis tu bercanggah, imam-imam hadis mereka akan guna 4 cara. Cara pertama, al-jam'u bainar riwayat. Mereka selaraskan di antara riwayat bercanggah. Dua hadis bercanggah, mereka cuba selaraskan. Selaraskan maksudnya dengan cara takwil mana-mana satu hadis, ataupun dengan cara taksis. Dia ada cara-cara dia. Selaraskan dua hadis, tujuannya nak boleh amal dengan dua-dua hadis tu. Maknanya tak mau singkir mana-mana hadis, tak mau tinggal mana-mana hadis. Seboleh-bolehnya mau amal
dua-dua hadis walaupun bercanggah akan cari jalan macam mana mau cantum, macam mana mau selaraskan dua maksud hadis tu supaya boleh amal dua-dua hadis tu. Bagus cara tu kan. Habis tenaga usaha cari mau selaraskan dua hadis yang bercanggah tu tak dapat. Jadi muhaddisin akan cari tarikh ataupun sejarah hadis. Hadis mana Rasulullah SAW bersabda dulu, hadis mana Rasulullah SAW bersabda kemudian. Di situ mereka akan menentu mana hadis nasikh, mana hadis mansukh. Hadis yang hukum dulu, hukum lama akan ditinggalkan disebabkan ada hukum baru. Dua tu dah bercanggah. Hukum lama kata daging korban tak boleh simpan lebih pada 3 hari. Sekarang orang simpan raya haji, sampai raya haji tu tak habis lagi. Masih ada lagi yang kering-kering simpan dalam peti sejuk, ada lagi. Jadi bercanggah dengan hadis tu. Memanglah zahir tu bercanggah, tapi selepas daripada tu Nabi SAW setahun kemudian tu benar balik. Jadi tahun yang Rasulullah SAW larang tu sebab apa? Tahun tu ada kemarau, ada kekurangan makanan. Jadi yang mampu kurban tu kurban simpan untuk dia makan lama, tak agih pada orang miskin. Orang miskin tetap lapar. Jadi Nabi maunya dalam masa 3 hari yang kurban ni boleh makan banyak mana makan, tak boleh simpan. Jadi terpaksa dia kena agih. Bila keadaan tu pulih, tahun depan, tahun sekali lagi dah pulih keadaan, Nabi SAW bersabda tak apa sekarang ni simpan lama-lama pun tak apa. Jadi hukum dulu, hukum lama dibatalkan dengan hukum baru, hukum kemudian. Itu akan tahu melalui sejarah. Bersabda masa mana, itu ada catatan tarikh dia di sisi ulama. Jadi yang lama masuk, yang baru nasikh. Jadi muhaddisin akan kaji. Bila tidak dapat selesai dengan cara selaras dua hadis bercanggah tu, muhaddisin akan pergi kepada nasakh, menentu mana nasikh, mana mansukh. Nasikh amal, mansukh tinggal. Mansukh tu kena faham, walaupun sahih Bukhari, jangan dia kata ni hadis sahih Bukhari, kenapa jadi mansukh? Siapa pula mansukh? Kita marah. Kata mansukh hadis sahih Bukhari, marah. Saya jumpa orang macam tu, dia marah. Kenapa hadis tu sahih? Macam mana batal dah hukum dia, kita tak boleh amal? Sahih kan? Lelah kita. Dia tak pernah belajar ilmu hadis, bahasa Arab pun tak kerti. Cuma dia tahu sahih, daif, hasan, maudhu, 3-4 istilah. Duduk mabuk nak amal hadis sahih, tak mau daif, duduk situ ya. Semangat tu ya. Ilmu tak ada, pandaian tak ada, belajar ke tidak? Tak belajar. Tu. Jadi jawapannya, kena ingat jawapan tu lah. Jumpa orang macam tu, kena jawab. Jawapannya senang. Apa lagi hadis sahih Bukhari? Dalam Quran pun ada ayat mansukh. Ayat tu hukum Allah lebih tinggi daripada hukum Rasul. Hadis sahih, hukum Allah batalkan bagi hukum baru. Rasul pun begitu juga. Jadi apa salah? Hadis tu memang Rasulullah SAW sendiri dah batalkan hukum tu. Tiba-tiba Imam Bukhari ambil masuk dalam Sahih Bukhari kerana sanad sahih tu sahih. Sanad hadis tu sahih. Imam Bukhari tak cerita pun ini hadis nasikh, ini mansukh, apa ada. Tujuan dia susun hadis sahih saja. Asalkan sanad hadis tu sahih, cukup dengan syarat dia nak, dia masuk dalam Sahih Bukhari. Tu nasikh mansukh dia tak kira. Dalam Sahih Bukhari pun ada hadis mansukh,
Jadi maksudnya bila kaji kod nasakh ni, bila tak dapat selesai dengan cara selaraskan dua hadis tu, ulama muhaddisin dan fuqaha mujtahidin mereka akan pergi kepada nasakh. Mana nasikh, mana mansukh akan cari. Nasikh amal, mansukh tinggal walaupun sahih. Jadi di situ kita perlu faham pula satu perkara, nak amal dengan sahih, wajib amal hadis sahih. Orang kata wajib kita amal hadis sahih, tak salah, tapi yang dia cakap tu tak sempurna, kena tambah sikit. Perlu tambahnya hadis sahih betul wajib amal, tapi ada syarat. Syaratnya hadis sahih tu tak boleh jadi hadis mansukh. Hadis sahih tu tak boleh bercanggah dengan hadis sahih yang lain, barulah boleh amal, wajib amal. Kalau hadis tu sahih mansukh, tak wajib amal. Yang wajib amal tu hak mana? Nasikh, yang membatalkan mansukh tu walaupun sahih. Kalaulah hadis tu sama-sama sahih, dua duk bercanggah, ketika tu tidak wajib lagi beramal dengan mana-mana dua hadis sahih tu. Kena buat penyelesaian dulu. Selesaikan dulu. Selesai macam mana? Selaraskan dua hadis tu supaya boleh amal dua-dua hadis tu, ataupun cara nasakh seperti tadi, ataupun cari jalan dengan cara tarjih. Tarjih maknanya mencari jalan macam mana mau utamakan beramal dengan mana-mana satu hadis di antara dua hadis bercanggah tu. Itu panggil tarjih. Pilih hadis mana patut utamakan beramal. Siapa boleh buat penyelesaian dengan cara tarjih tu? Kita kah? Jauh lagi. Tak sampai pi lah, jauh lagi kita nak selesai tu. Macam mana saya bagi tahu tadi, kaedah tarjih ada 50-100. Imam-imam